Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bertemu lagi dalam kuliah harian kita membacakan kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Kita masuk dalam bab pasal takbiratul ihram. Bermula takbiratul ihram iaitu 21 syarat. Takbir, Allahu Akbar, itu takbir. Al-ihram maknanya mengharamkan benda yang dah halal. Itu maksud dia. Bila kita baca takbiratul ihram, ihram bukan ikram. Ihram. Macam kita ihram umrah itulah perkataan ihram. Maknanya once bila kita dah Allahu Akbar, kita dah duduk dalam semayang, maka haramlah. Ihram tu maknanya haramlah yang halal sebelum tu. Bercakap halal sebelum takbir. Lepas dah takbir, haram bercakap. Halal makan sebelum takbir. Bila dah takbir, haram makan. Itu maknanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum ni. Jadi ada 21 syarat bila kita takbir. Pertama, ditakbir dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengannya. Takbir itu kenalah dalam bahasa Arab. Tak boleh dalam bahasa Jawa, tak boleh dalam bahasa Melayu, tak boleh dalam bahasa Kemboja, tak boleh dalam bahasa Banjar, tak boleh dalam bahasa Turki, bahasa Iran, tapi boleh dalam bahasa Arab sahaja. Itu bagi orang yang kuasa. Pertama, orang yang mampu ni sudah tentulah orang yang boleh bercakap. Bisu tak boleh lah. Yang kedua, orang tu Islam lama dah lah, takkanlah baru-baru masuk Islam dia tak erti nak sebut Allahu Akbar, dimaafkan. Tapi dia kena belajar, dia wajib belajar. Tak boleh lah mu'alaf 5 tahun tak erti takbir, tu mohong lah. Bukannya panjang. Yang kedua, dan jika tiada diterjemah akan dia dengan barang dengan barang apa bahasa ada ia. Bukan terjemahan. Tak boleh kita terjemah. Dengan lafaz Allah, dengan lafaz akbar. Tak boleh Ar-Rahman akbar, Ar-Rahim akbar, tak boleh. Mesti dengan lafaz Allah. Lepas tu tak boleh pula Allah Al-Azim, Allahu Akbar, Allahul Azim. Walaupun maknanya lebih kurang sama, tapi mesti juga Allahu Akbar. Tak boleh kata Ar-Rahman Al-Azim, Allahul Azim, tak boleh. Kelima, dengan tertib antara keduanya. Tak boleh kata Akbar Allah, kena Allahu Akbar. Dan pula ketika berdiri pada sembahyang dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu,
Bila kita sembahyang fardu, kita wajib berdiri. Maka takbiratul ihram ni masa bila? Masa berdiri. Tak boleh duduk. Sebab tu kalau orang yang tak larat nak duduk atau tak larat nak berdiri lama-lama, takbiratul ihram dia tetap kena berdiri. Dia boleh berdiri tak? Boleh. Kalau boleh, takbiratul ihram mesti dalam keadaan berdiri. Lepas tu dia duduk atas kursi, tak apalah. Lepas dia takbir, dia pun duduk. Okey. Jangan dia boleh berdiri, tapi dia tak takbir ketika berdiri. Dia duduk siap-siap dah. Lepas tu, dia baru dia takbir. Tak boleh. Kalau dia mampu berdiri, makna dia kena berdiri dulu. Lepas tu, dia takbir. Pendek ya. Allahu Akbar. Macam dia baca Fatihah tu, dia duduklah. Dah dia tak larat lama-lama. Dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Bukan Allah. Bukan macam tu. Tak boleh panjang A tu. Allah. Salah. Kemudian dan tiada menggugur akan hamzah akbar. Tak boleh gugurkan kalimah hamzah. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak boleh. Allahu mesti ada akbar. Yang ke-9 dan tiada mat akan ba. Allahu akbar. Tak boleh. Ba. Allahu akbar. Ada orang sebut. Dan tiada ketiadaan tasydid akan dia. Tasydid ni makna sabdu. Allahu akbar. Macam menghidupkan pula. Dan ketiadaan menambah waw yang sakin atau yang berbaris antara dua kalimahnya. Allahu akbar. Tak mau ada waw. Allahu akbar pun tak boleh juga. Tu tambah waw tu. Dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah. Sama tak? Kita tak kata wallahu akbar. Jangan tambah waw depan waw. Dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Allahu akbar. Dan ketiadaan menukar akbar itu dengan hamzah. Menukar kaf akbar itu dengan hamzah. Dan ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha itu lebih pada 14 harakat. Allah. Ketiadaan memanjang akan alif yang antara lam dan ha. Allah. Tak boleh lebih pada 14 harakat. Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya, iaitu diam yang lebih pada kadar bernafas dan penat, atau diam yang pendek yang diqasad dengannya memutus akan takbir. Diam lebih antara dua kalimah. Allah akbar. Tak boleh diam lama. Dan yang ada juga orang takbir, dia takbir tu panjang sangat, berhenti cari apa, tak tahu cari niat bukan susah pun. Intahlah hati kan.
Allah Akbar. Tak mau. Tak mau macam tu. Dan mendengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Jangan tak dengar pula sebut tu. Sebut kena bagi dengar kat telinga. Dan masuk waktu padahal menghadap kiblat. Masa dia takbir tu dah masuk waktu. Bukan dalam sembahyang tu baru masuk waktu. Dan juga menghadap kiblat siap-siap. Bukan takbir tu masa tak menghadap. Mesti menghadap siap dalam kiblat. Dan ditakhir akan dia kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum. Makmum kena takbir, tunggu tu imam dulu takbir siap habis elok dah baru makmum takbir. Dan ketiadaan mempaling akan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Dia punya takbir tu jangan lari. Niat dia nak takbiratul ihram, dia pergi tegak takbir lain dalam hati dia. Tak boleh. Dan wajib dimuqaranah, artinya diserta akan niat sembahyang dengan dia. Masalah takbir itulah jalan sekali dengan niat yang mudah sahaja, bukan payah-payah pun. Habis 21 syarat takbir. Ketahui olehmu bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi dua bahagi. Istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah namanya. Istihdar ni makna dia menghadirkan. Muqaranah tu bersama, selari. Istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah namanya. Bermula makna istihdar yang hakiki iaitu bahawa menghadir ia di dalam hatinya akan sekalian rukun sembahyang itu dengan tafsirnya dahulu daripada takbirnya. Dan makna istihdar yang urfi iaitu bahawa menghadir ia akan sekalian yang tersebut itu dalam hatinya dahulu pada takbirnya dengan ijma'nya juga. Tafsir itu makna sempurna, satu persatu. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah iaitu bahawa di muqaranah artinya diserta akan segala niat yang istihdar akan dia dengan tafsir dengan segala duduk takbirnya daripada awalnya hingga akhirnya. Ini semua tak payah kita, bila kita dah nak sembahyang, niat kita tu hadir tu makna dia kita nak rokok, nak sujud apa semua, itulah maksud dia. Takkan kita dah takbir Allahu Akbar, kita tak mau sujud, tak mau rokok sebagainya. Itu makna hadir dalam hati kita ni, kita nak sembahyang. Sembahyang tu apa? Sembahyang tu mestilah ada rokok, sujud, i'tidal apa semua. Tu kata kita hadir sembahyang kita ni nak khusyuk. Kita hadir dalam hati kita ni perbuatan-perbuatan sembahyang. Tak susah pun. Makna dia biar betul-betul kita nak sembahyang ni, kita hadir dalam hati masa takbiratul ihram tu, hadir dalam hati bahawa kita nak sembahyang satu amalan yang ada padanya rokok pada Allah, i'tidal, sujud, kita ni hina, letak kepala paling mulia atas lantai kerana sujud pada Allah, tunduk patuh. Jadi makna dia tu yang kata hadirkan hati ni khusyuk. Betul-betul. Dan telah memilih orang setengah ulama yang besar seperti Imam Ghazali dan lainnya akan memada bagi orang yang awam dengan istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah. Maka bagi muqaranah yang urfiyah itu 36 surah sekaliannya itu memada bagi orang yang awam. Jadi makna dia kalau kita sembahyang tak khusyuk awal-awal lagi dah tak ada khusyuk, tak sah sembahyang. Awal-awal lagi kena ada khusyuk dah. Allahu Akbar, maknanya hadir dalam hati ni
aku nak semayang. Semayang ni ada rokok sujud, kata Imam Ghazali. Itu orang awam. Syahdan sunat mengangkat dua tangan pada kala takbiratul ihram. Angkat tangan masa takbiratul ihram tu sunat. Permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya, padahal berbetulan segala hujung anak jarinya yang lain daripada ibu tangannya dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Bila kita takbir tu, jangan Allah. Tak, maulah sebut Allah yang bergeraklah tangan. Bergeraklah. Allah. Allah. Mula bergerak tu, mula bergerak. Dan jari kita berbetulan ibu jari dengan cuping telinganya yang sebelah. Padahal berbetulan segala hujung anak jari yang lain pada ibu tangannya dengan cuping telinga yang sebelah atas. Dan sunat menghantar akan kemudiannya pada selesai takbirnya di bawah dadanya, dan padahal cenderung sedikit pada pihak kirinya. Allahu Akbar, letak dekat bawah dada. Dan sunat di dalam akan ra' takbirnya. Allahu Akbar, dijazamkan. Bukan Allahu Akbaru. Kemudian dan sunat membaca doa iftitah kemudian daripadanya pada yang lain pada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak payah baca doa iftitah, yang lain semua ada doa iftitah. Allahu Akbaru kabira. Ni doa iftitah yang betul kita baca. Allahu Akbaru kabira, bukan Allahu Akbar kabira. Sebab kita akan sambung. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah. Adik, doa iftitah kena hafal. InsyaAllah semua pakai hafal dah. Anak saya pun hafal dah. Adik main sini, adik. Adik reti tak baca doa iftitah? Allahu Akbaru kabira. Ini. Mungkin tidur. Baca Allahu Akbaru kabira. Subhanallah kabira. Makika ya Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey. Ya. Baik. Itulah doa iftitah. Lepas kita baca, lepas kita takbir, Allahu Akbar. Jangan sambung. Jangan pula Allahu Akbaru kabira. Tak boleh. Takbir lah. Allahu Akbar. Habis takbir baru baca
Allahu akbaru kabira. Jangan silap faham. Lagi kata takbir tu sambung sekali dengan doa iftitah. Tak. Yang saya kata sambung tu, bila kita baca doa iftitah Allahu akbaru kabira, jangan kita matikan. Baik. Bermula syarat qiyam. Ni qiyam. Rukun yang ketiga qiyam. Pertama niat, kedua takbiratul ihram. Habis dah kita cerita dah bab takbiratul ihram. Sekarang kita masuk bab qiyam. Bermula syarat qiyam iaitu membetul akan tulang belakangnya, dan jikalau dengan bersandar ia kepada sesuatu, atau dengan berpegang ia atasnya, atau dengan dipegang orang akan dia sekalipun, memadalah ia. Maknanya, lagi dia boleh berdiri dengan cara pegang sandak kat dinding ke, dia kena buat qiyam ni. Lepas tu dia duduk lah, tak apalah. Sebab syarat takbir tadi dengan berdiri. Syarat takbir tadi dengan berdiri. Dan jika tiada kuasa ia berdiri betul. Makna betulkan tadi dia berdiri. Dia tak boleh bongkok, dia kena berdiri tegak elok. Tapi kalau dia tak kuasa berdiri betul, maka wajib ia berdiri kadar sehabis-habis kuasanya. Kalau dia tak mampu, dia berdiri kadar dia yang mampu sajalah. Tapi berdiri tetap kena berdiri. Lagi boleh berdiri. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali, seperti hasil baginya dengan dia musyaqqah yang sangat menghilang, ia akan khusyuk dan hudur hati, atau takut ia akan jatuh ke dalam laut atau karam, atau berpusing kepalanya, atau takut keluar kencingnya bagi orang yang sulusul baul, orang yang kencing tak puas. Kalau dia berdiri, air kencing keluar. Atau keluar buasir bagi orang yang basur. Kalau orang yang basur tu maksud dia buasir lah. Dan yang umpama keduanya, maka hendaklah ia sembahyang duduk. Dia tak boleh nak berdiri, boleh membahayakan diri dia pula. Kalau dia berdiri jatuh lagi teruk, maka dia bolehlah duduk. Sembahyang atas perahu, lagi sembahyang jatuh dalam laut ke, maka dia boleh duduk. Kalau dia tak mampu berdiri, maka dia duduk. Dan jika lemah ia daripada sembahyang duduk, tak boleh, nak duduk pun tak boleh, maka hendaklah ia berguling atas lambungnya, dan dijadikan mukanya dan hadapan badannya kepada kiblat, dan hendaklah ia bangun bagi rokoknya dan sujudnya kadar yang dia dapat. Orang yang sembahyang duduk, yang dia dapat macam mana, takat mana yang dia boleh. Kalau dia boleh rokok, dia rokok lah. Ini masalah. Saya nak tunjuk lah sikit. Ada orang duk kata rokok, kalau dia boleh kan, dia duduk, dia sembahyang duduk, bila dia sembahyang duduk, Allahu Akbar. Ada orang kata bila dia tak boleh sujud, dia tak boleh rokok, pasal sujud tu mesti rendah daripada rokok. Itu mengarut. Kalau dah boleh rokok dengan cara yang betul, rokoklah cara betul. Pasal apa? Jangan rokok kerana nak bagi rokok tu lebih tinggi daripada sujud, lalah dia rokok macam ni. Akhirnya dia boleh rokok betul. Dia boleh rokok betul. Dia boleh rokok betul. Dia rokok betul. Boleh rokoklah. Pasal apa yang kita nak pergi kata oleh kerana sehari nak sujud tak boleh, jadi dia sujud macam tu ya. Pasal sujud ni lebih tinggi daripada rokok, maka rokok pun kena macam bagi sikit ya. Tak. Kalau orang tu boleh rokok, macam Allahu Akbar, lepas tu dia boleh rokok. Tapi syarat tadi, sembahyang dia kena
Allahu Akbar. Lepas tu dia duduk. Dia duduk. Dia duduk. Syarat takbir tadi mesti duduk tegak berdiri. Lepas tu dia pun duduk. Lepas pada dia duduk, dia pun nak rokok. Dia pun rokok dia elok. Allahu Akbar. Sebab dia boleh rokok. Rokok dia elok. Lepas tu dia duduk balik. Pasal dia nak sujud, dia sujud lah. No? Jika lemah ia daripada sembahyang duduk, maka hendaklah ia berguling atas lambungnya dan jadikan mukanya menghadap badannya kepada kiblat, dan hendaklah ia bangun bagi rokok dan sujudnya kadar yang dia dapat. Dan jika ia lemah pada sembahyang berbaring atas lambungnya, maka hendaklah ia sembahyang bertelentang atas belakangnya. Dan mengiring tak boleh, dia nak telentang. Bolehlah. Hendaklah ia sembahyang bertelentang belakangnya, berdiri ia akan mukanya dan dua tapak kakinya menghadap pada kiblat. Dua tapak kaki menghadap kiblat. Baring. Kita angkat sikitlah bagi dia. Mana dada dia tu kena jugalah. Bubuh bantai ke apa. Hadap kiblat. Maka berpuatlah ia dengan rokok dan sujudnya kadar kuasanya. Dan jika tiada, maka mengisyarat bagi keduanya dengan kepalanya. Dengan kepala pun boleh, tak ada masalah. Kalau dah lemah sangatlah. Dan jika lemah ia daripadanya, maka dengan kelopak matanya. Dan jika lemah ia pada isyarat dengan kelopak matanya, hendaklah dilakukan akan sekalian perbuatan sembahyang itu dengan hatinya jua. Inilah sehingga lemahnya sembahyang dalam hati. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripadanya sekali-kali selama-lama ada akalnya itu mawujud. Inilah hal sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, maka harus padanya duduk serta kuasa berdiri. Sembahyang sunat boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Boleh. Tak ada masalah. Sembahyang sunat. Ni sembahyang tarawih. Kau tak larat berdiri 20 rakaat, tak apa. Duduk tak apa. Pahala korang ke tak? Wallahualam. Tu kerja Allah Ta'ala. Pahala korang ke tak korang? Wallahualam. Tanyalah diri kita sendiri. Kalau dah mampu berdiri nak pergi duduk, pahala orang buat kerja rajin dengan orang malas sama kat gaji. Kalau gaji orang rajin dapat gaji lebih ke dapat gaji sama dengan hak malas. Lebih kurang macam tu lah kita nak cakap. Tapi kita tak tahulah kerja Allah Ta'ala yang bagi pahala, bukan kerja Ustaz Fahmi bagi pahala ni. Tapi bolehkah sembahyang tarawih duduk? Boleh. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak ada masalah. No? Kukutlah pakai nak buat sembahyang tarawih tak larat nak buat 20 orang lah. Ni suka pakai buat 8 je. Orang tua-tua dulu dia suka buat 20 puas hati. Kita lah ni buat 8 kat rumah. Tak apalah. Nanti sembahyang juga. Okey lah. Sekali-sekala nak buat 20, nak merasa lagi bagus. Lagi banyak, lagilah bagus. InsyaAllah. Tapi kalau sembahyang 20 buat kalut-kalut macam ekspres, tak bagus juga. Baik. Pasal yang keempat, baca Fatihah. Bermula membaca Fatihah iaitu 10 syarat. Apa dia? Dibacakan dia dengan bahasa Arab. Dengan bahasa lain. Dengan tertib antara segala kalimahnya, bukan songsang. Dengan mualat padanya, makna dia tak berhenti lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu makna dia mualat. Tapi kalau kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia tak mau macam tu. Roti lama-lama. Memelihara akan segala hurufnya daripada makhrajnya 141 huruf. Fatihah ni. Jaga makhrajnya. Tiada alif pada ma. Dan jika tiada alif pada ma dan tiada dihisap pula segala huruf musyaddatnya. Jadi 141 ataupun 142. Jadi bacalah betul-betul huruf-huruf makhrajnya. Macam yang selalu tuk tersalah tu, tang maliki yaumiddin lah. Maliki yaumiddin. Selalu orang duk tersebut maliki yaumiddin. Mid jadi ta. Jadi dua huruf lah. Ta dengan dal. Middin. Din tu dal lah. Patutnya middin. Bukan mid. Tak apalah, yang tu kena pergi kelas tajwid. Apa betul. Jadi tak apa, kalau orang tu baca tak betul ketika dia duduk tengah belajar, tak apa. Ni kata bagusnya, istimewa orang yang sentiasa belajar. Bila dia duduk tengah belajar, dia baca tak betul, tak apa. Allah tak ambil kira. Makna dia dimaafkan. Memelihara segala tasydidnya yang 14 tempat, dan maka mentakhfif ia akan satu tasydid padanya dengan sengaja. Lagi kita ketahui akan haramnya dan mengubah ia akan maknanya dengan dia, maka batas sembahyangnya. Kalau dia sengaja hak yang patutnya ditasydidkan, dia buat tak tasydid. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tak ada tasydid. Iya baru ada tasydid. Bila dia tak tasydid, dengan sengaja saja buat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah sebab dia tak tasydid, sengaja buat batal. Sengaja. Tapi jika ia dengan lupa atau jahil, ia akan haramnya, atau tiada mengubah ia akan maknanya, maka tiada batal sembahyangnya, tetapi batal bacaannya juga. Maka wajib mengulang akan dia dengan betulnya dahulu daripada turun rukuknya. Kalau dia dah tersalah, dia ulang balik. Contohnya dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka dia ulang. Dan demikianlah tafsirnya pada masalah lahan yang lagi akan datang. 6. Ketiadaan diam yang panjang dengan tiada uzur, iaitu diam yang lebih pada qadar bernafas dan penat, atau diam yang sedikit yang diqasad dengan dia memutus akan bacaannya. Dan jika diam ia seperti yang tersebut, maka wajib memula akan dia daripada awalnya. Tak boleh diam lama-lama. Dengan ketiadaan lahan yang mencedera, lahnun ni makna dia kesilapan. Dengan ketiadaan lahan yang tercedera, ia akan maknanya benda yang salah tu tidak mencederakan makna Fatihah. Okeylah. Tapi kalau cedera makna dia, tak boleh. Bahawa membaca akan dia padahal berdiri atau gantinya pada ketika uzur. Baca Fatihah dalam keadaan berdiri, bukan duduk, kecuali sembahyang sunat.
ataupun dia uzur. Bahawa mendengar akan dirinya, baca Fatihah tu bagi dengar kat telinga. Ini masalah kalau orang tu tak berapa dengar, pekak badak orang tua kata. Jadi dia baca kena kuat lah. Bagi dia dengar kat telinga dia. Bahawa tiada menyelangi antara segala kalimahnya itu zikir yang ajnabi, yang tiada takluk ia dengan sembahyang. Jangan selang-selang dengan zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah. Tak mau macam tu. Baca teruslah yang selang-selang semua. Sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mula dengan dahulu daripada Fatihahnya. Sebelum baca Fatihah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim tu ayat pada suratul Fatihah. Dibaca. Kan tak baca bismillah. Tak baca bismillah makna tak sempurna Fatihah. Sebelum baca bismillah tu auzubillah dulu, tapi baca pelan-pelan saja. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim pelan, lepas tu barulah kita baca Fatihah. Dan membaca amin dan surah kemudian daripadanya. Sunat kita baca amin, amin. Min tu boleh panjang, a tu kena panjang, dua-dua kena panjang. Amin, amin. Yang salah amin. Itu salah. Tu kena panjang. Amin. Dan sunat nyaring pada keduanya jika nyaring Fatihahnya. Dan sunat saktah, artinya diam sedikit kadar subhanallah antara Fatihah dan amin. Jadi makna dia kita janganlah terus bila ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Taklah, tak mau macam tu. Berhenti sat, ada saktah dia. Berhenti kejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makna dia berhenti sekejap, saktah sikit, lepas tu baru amin. Dan antara amin dan surah, dan surah dengan rokok, bila kita habis amin, jangan terus ambil surah tu, saktah sikit. Makna dia kita bagi ada selang dia sikit. Amin. Lepas tu baru baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca surah. Baru baca surah. Bacalah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baru baca surah. Lepas tu habis dah surah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Relax lu. Jangan rokok tu saktah tu. Berhenti sekejap. Macam ambil nafas lah. Allahu Akbar. Janganlah kana tawwaba. Allahu Akbar. Tak dan nak relax apa. Jangan kalut-kalut. Tu yang kata sembahyang tarawih ni pun sama lah. Jangan kalut-kalut.
Relax. Meriang. Jadi itulah sedikit pagi ini kita masuk sampai rukun baca Fatihah. InsyaAllah esok kita nak rokok lah. Mana dia? Esok kita akan baca bab rokok dan i'tidal. Boleh dah. Takat tu lah kot pagi ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa tuan-tuan pun dah duk buat dah faham saja ni sebagai ulang kaji sajalah, sebagai murajaah. Jadi insya-Allah pada siapa yang nak buat majlis buka puasa, masih lagi ada kosong untuk 20 hari lagi. Dan ni dah penuh sampai hari ke-10. Jadi insya-Allah kita ada kosong lagi 20 hari. Boleh bagi tahu kat kawan insya-Allah. Itu sahaja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.